Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak cikgu, pelajar-pelajar cikgu tingkatan 4? Hari ini cikgu akan kongsikan video khas berkaitan dengan bab 12 yang bertajuk Pertumbuhan Penduduk Dunia. Dalam bab ini kita akan berbincang 5 objektif utama. Yang pertama, menjelaskan berkaitan dengan konsep. Yang kedua, menentukan kadar pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dan yang keempat, mentafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Dan yang kelima, merumuskan kesan dan struktur komposisi penduduk kepada pembangunan negara. Yang pertama sekali cuba kita tengok apa dia konsep pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini maksudnya kadar perubahan bilangan penduduk yang sedang berlaku di suatu kawasan. Contohnya dalam kawasan setempat, negeri, negara ataupun secara global. Dalam dunia kita sekarang ini, pertumbuhan penduduk dunia bertambah secara drastik, lebih 2 kali ganda. Contohnya pada tahun 1951, pertumbuhan penduduk dunia lebih kurang 2,584 million. Dan pada tahun 1971 pula dia bertambah lagi, iaitu 3.771 million. Dan pada tahun 1991 bertambah lagi, iaitu 5.414 million. Manakala pada tahun 2011 pula bertambah 2 kali ganda lagi, lebih 2 kali ganda, iaitu 7.041. Dan pada masa kini, pada tahun 2020 ini, dia melebihi 8 million. Jadi itu kadar pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kadar kelahiran, kadar kematian dan kadar migrasi. Cikgu akan tunjukkan cara untuk mengira ataupun formula mengira pertumbuhan penduduk. Pelajaran yang seterusnya ialah menentukan kadar pertumbuhan penduduk. Kita tengok pula kadar kelahiran dahulu. Kadar kelahiran. Kadar kelahiran dapat ditentukan dengan merujuk rekod kelahiran bagi bayi yang lahir hidup pada setiap 1,000 orang penduduk pada 1 tahun. Contoh pengiraan. Ini formula lah dahulu. Jumlah kelahiran bahagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun darab dengan 1,000 jawapan. Contoh pengiraan. Jumlah kelahiran 1 bagi negara X, jumlah penduduk bagi negara X. Dan kadar kelahiran. Kadar kelahiran ini tadi bahagi dengan yang ini darab dengan 1,000, maka inilah kelahiran setiap 1,000 orang. Sekiranya hendak ditukarkan kepada peratus, 16.8 yang ini tadi bahagi dengan 1,000 darab 100, dapatlah 1.7%. Seterusnya kita tengok yang kedua, iaitu kadar kematian. Formula untuk mencari kadar kematian lebih kurang sama sahaja, iaitu jumlah kematian bahagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun darab 1,000 juga, maka dapatlah jumlah. Contoh bagi negara X, contohnya ini adalah jumlah kematian, yang ini adalah jumlah penduduk, dan kedua-dua ini masukkan dalam formula, dan ini jawapannya 4.6 setiap 1,000 orang. Hendak ditukarkan kepada peratus, 4.6 bahagi 1,000 darab 100, maka ini adalah kadar peratusan kadar kematian bagi satu-satu negara. Seterusnya kita tengok pula kadar pertumbuhan semula jadi penduduk. Kadar pertumbuhan semula jadi penduduk. Pertambahan penduduk mengambil kira faktor semula jadi, iaitu bergantung kepada kadar kelahiran dan kematian. Mula-mula tu kena tolak dahulu yang tadi peratus kadar kelahiran tolak dengan peratus kadar kematian. Tadi kan peratus kadar kelahiran ialah 1.7, tolak dengan peratus kadar kematian 0.5, maka kadar pertumbuhan semula jadi ialah 1.2%.
Migrasi juga mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk sebuah negara. Jadi kita ambil kira ya. Migrasi bersih, cara untuk mendapatkan dia ialah migrasi masuk, tolak migrasi keluar, itu adalah orang. Jadi contohnya adalah seperti ini. Sekiranya migrasi masuk ialah 20,000 orang dan migrasi keluar ialah 5,000 orang, maka tolak sahaja dapatlah 15,000 orang. Okey, yang ini ialah kadar pertumbuhan penduduk setelah mengambil kira pertumbuhan semula jadi penduduk, iaitu kematian dan kelahiran, dan juga migrasi penduduk. Okey, yang pertama ialah formula kadar pertumbuhan semula jadi tambah kadar migrasi bersih bahagi dengan jumlah penduduk. Maka akan dapat darab 1000, barulah akan dapat jawapan. Contoh pengiraan kadar pertumbuhan penduduk di negara X tadi pada tahun 2018, contohnya kadar kelahiran, dan ini adalah kadar kematian. Tolak dahulu ya. Lepas tu tambah dengan migrasi bersih. Tadi kita ada formula migrasi bersih kan? Bahagi dengan jumlah penduduk ke semua darab dengan 1,000. Maka dapatlah jawapan, maksud dia 12.8 setiap 1,000 orang kadar pertumbuhan penduduk. Jadi peratus pertumbuhan penduduk 12.8 yang ini bahagi dengan 1,000 darab dengan 100 dapat 1.28%. Okay, cikgu harap kamu faham ya. Kalau tidak faham juga kena tanyalah dengan cikgu. Berbanding dengan berkahwin pada usia yang agak lanjut, kadar kesuburan dia akan lebih rendah dan melahirkan anak yang lebih sedikit lah dalam kata lain. Contohnya yang berlaku di Afrika, kebanyakan penduduk di situ berkahwin agak awal, maka produktiviti mereka untuk melahirkan anak lebih tinggi berbanding dengan negara-negara yang moden ataupun maju seperti Jepun dan Britain. Dan satu lagi, mereka menghadkan kelahiran anak, iaitu 1 orang dalam 2 orang anak. 1 keluarga 2 orang anak. Mari kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini iaitu taraf pendidikan. Taraf pendidikan terbahagi kepada 2, sama ada taraf pendidikan rendah ataupun tinggi. Apabila seorang itu mempunyai taraf pendidikan yang tinggi, maka dia boleh menerima program perancangan keluarga. Tetapi sekiranya dia mempunyai taraf pendidikan yang rendah, maka dia tidak dapat memahami kenapakah perlu melakukan perancangan keluarga. Trend bagi negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun beranggapan bahawa mempunyai anak yang ramai ini menyekat kebebasan hidup dan kecemerlangan kerjaya mereka. Manakala di setengah kawasan adat yang mempunyai amalan adat dan status quo ini seperti India, Somalia dan Uganda mahukan anak yang ramai untuk keperluan tenaga buruh. Manakala di China pula, kaum China berbangga dengan kelahiran anak lelaki. Jadi apabila sahaja mereka mendapat anak lelaki, maka mereka akan berhenti setakat itu sahajalah. Seterusnya yang keempat iaitu taraf kesihatan. Okay, bagaimana taraf kesihatan ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Semakin baik tahap kesihatan dalam satu kawasan, maka semakin kurang kematian. Maka kekurangan kematian ini disebabkan oleh prasarana seperti klinik dan hospital yang mencukupi. Sistem perubatan moden yang terkini dapat mengurangkan kematian golongan bayi dan golongan orang tua. Manakala amalan pemakanan seimbang dalam satu negara itu disebabkan oleh tahap kesihatan yang baik menjadi satu penyebab jangka hayat penduduk semakin baik. Contohnya di Asia Tenggara, terutamanya negara Malaysia sendiri, mempunyai sistem taraf perubatan yang baik, maka penduduk negara tersebut semakin baik peningkatannya. Yang kelima pula ialah kestabilan politik. Kestabilan politik maksudnya di satu kawasan itu tidak berlakunya peperangan, tidak berlakunya rusuhan antara kaum, maka menyebabkan penduduk di situ akan terjamin keselamatannya. Contohnya
rakyat Bangladesh berhijrah ke negara yang mempunyai ekonomi dan politik yang stabil seperti Malaysia dan Australia. Itu adalah salah satu cara migrasi. Ataupun disebabkan kestabilan suatu kawasan itu seperti negara Malaysia, maka kita menerima pelbagai imigran dari negara luar untuk mencari peluang pekerjaan. Yang keenam ialah dasar governance, dasar kerajaan maksudnya ya. Jadi kalau di sini selalunya sebuah negara itu akan menentukan kadar pertumbuhan penduduk satu di kawasannya. Contohnya negara Malaysia mengunjurkan bahawa pada tahun 2100 nanti negara kita akan mempunyai 70 juta penduduk. Berbanding dengan negara-negara yang lain yang mempunyai penduduk yang agak ramai seperti Singapura dan China, menghadkan kelahiran bayi. Faktor yang ketujuh ialah peperangan dan bencana alam. Faktor seperti ini menyebabkan berlakunya pengurangan penduduk. Contohnya di Aceh pada tahun 2004 sebanyak 100,000 penduduk telah meninggal dunia disebabkan bencana alam tsunami. Manakala penduduk di Syria dilanda dengan peperangan disebabkan oleh pencerobohan tanah Palestin. Jadi bencana-bencana seperti ini dan peperangan seperti ini menyebabkan penduduk dunia semakin berkurangan. Seterusnya, yang ke-8 ialah migrasi. Migrasi adalah satu jenis perpindahan antara negara ke negara yang lain. Jadi perpindahan ini disebabkan oleh mencari peluang pekerjaan ataupun kehidupan yang lebih baik. Contohnya di negara-negara yang terlebih penduduk seperti India, Indonesia ataupun Afrika akan datang ke negara yang lebih menjamin pekerjaan seperti Amerika Syarikat dan Malaysia. Yang terakhir, yang ke-9 iaitu wabak penyakit. Macam sekarang ini kita sedang dilanda dengan pandemik penyakit COVID-19 yang menyebabkan ratusan manusia telah terbunuh terutamanya di negara-negara Amerika Syarikat, China dan Itali. Maka keadaan ini telah menyumbang kepada pengurangan penduduk di negara ini. Wabak seperti wabak kolera dan taun pernah melanda negara dunia ketiga awal tahun 1980-an menyebabkan pengurangan penduduk secara drastik disebabkan oleh kematian beramai-ramai. Dan pada tahun lepas juga awal tahun 2019 berlaku satu wabak influenza A di Rajasthan, India menyebabkan penduduk di kawasan tersebut telah mengalami banyak masalah kematian. Faktor-faktor tadi itu menyebabkan penduduk dunia semakin bertambah ataupun semakin sedikit. Walau bagaimanapun, dalam senario penduduk dunia pada masa kini, dia semakin bertambah sebab dia semakin banyak, iaitu mencecah 8 million. Oleh itu, tempat-tempat yang menjadi tumpuan penduduk, yang pertama ialah negara China, yang kedua ialah India, dan yang ketiga ialah Amerika Syarikat, dan yang keempat ialah Indonesia. Yang pertama, piramid progresif. Penduduk muda yang ramai berbanding golongan umur tua lagi sedikit. Yang kedua, piramid peralihan. Kelahiran rendah, golongan dewasa lebih ramai. Kadar kematian rendah. Yang ketiga, piramid stabil. Mempunyai penduduk yang seimbang antara golongan muda, dewasa dan tua. Yang keempat, piramid terganggu. Mempunyai penduduk yang tidak seimbang kerana golongan dewasa terlalu sedikit. Seterusnya kita tengok pula kesan struktur dan komposisi piramid penduduk progresif ini. Yang pertama, golongan dewasa yang ramai dapat menyediakan tenaga kerja yang banyak. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyediakan pasaran yang lebih luas dan meningkatkan ekonomi negara. Kerajaan perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk muda. Pelbagai kemudahan asas perlu disediakan oleh kerajaan seperti bekalan elektrik, air, jalan raya dan hospital untuk keselesaan penduduknya.
Apa pula kesan piramid peralihan atau regresif ini kepada penduduk? Okey, kita tengok pula. Peratusan penduduk dalam lingkungan umur bekerja adalah besar. Ini bermakna pendapatan negara dapat dipertingkatkan dan negara dapat dimajukan. Lebih banyak sumber dapat digunakan untuk memajukan negara. Kemudahan asas untuk golongan muda dapat dirancang dengan lebih baik seperti keperluan kesihatan dan pendidikan. Peratus penduduk tua tinggi. Kerajaan perlu menyediakan kemudahan seperti perubatan dan rumah orang-orang tua. Manakala penurunan kadar kelahiran bermakna negara akan menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja tempatan pada masa hadapan dan perlu menggunakan tenaga kerja asing. Yang terakhir ialah kesan, mana sudah tu? Kesan struktur dan komposisi piramid penduduk terganggu. Piramid penduduk terganggu di mana penduduk dewasa berkurang menyebabkan sumber ekonomi negara tidak dapat diusahakan dengan sepenuhnya dan menjejaskan pembangunan negara. Penduduk yang kurang menyebabkan masalah kekurangan tenaga kerja. Negara perlu mengimport tenaga kerja dari luar. Negara ini adalah seperti negara yang Baiklah pelajar-pelajar cikgu, hari ini cikgu sudah selesai memberitahu atau membincangkan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dunia, iaitu bab 12 dalam tingkatan 4 ini. Ada 5 objektif yang kita telah bincangkan sebentar tadi ya, iaitu kita imbas kembali. Yang pertama, apa dia konsep pertumbuhan penduduk? Masih ingat konsep pertumbuhan penduduk? Yang kedua ialah cikgu menunjukkan cara atau metod atau kaedah mengira kadar pertumbuhan penduduk. Yang ketiga juga cikgu telah menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Manakala yang keempat ialah struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Dan yang terakhir ialah kesan struktur dan komposisi penduduk kepada pembangunan negara. Juga harap kamu sudah faham, dan sekiranya belum faham, kamu kena bertanya dengan cikgu. Assalamualaikum semua. Semoga kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Bye.